Didik TV KPM. Kita bukan nak memasak untuk kita ni Nisa, tapi kita nak lihat apakah makanan-makanan yang perlu diambil oleh ibu yang mengandung untuk kekal sihat. Baik. Ibu yang hamil dengan wanita yang tidak hamil ada perbezaan nilai kalori yang perlu diambil. Okey. Jadi kita lihat apa perbezaannya Nisa. Boleh Cikgu Jo. Antara wanita hamil dan wanita yang tidak hamil. Kalau karbohidrat, wanita hamil perlu mengambil 11,592 kilojoule. Baik. Berbeza dengan wanita tidak hamil hanya 9,450 kilojoule. Okey, protein 85 gram dan 39 gram wanita tidak hamil. Kemudian kalsium sebanyak 1,000 hingga 1,500 untuk wanita hamil. Baik. Dan 400 hingga 500 miligram untuk wanita tidak hamil. Vitamin A untuk wanita hamil 900 mikrogram. Baik. Dan wanita tidak hamil 750 mikrogram. Ferrum 15 miligram wanita hamil, wanita tidak hamil 10 miligram. Dan vitamin C wanita hamil perlu ambil 50 miligram, wanita tidak hamil 30 miligram. Baik. Nampak semua itu ada perbezaannya. Tapi bukanlah maksud orang kata makan banyak, mengandung kena makan banyak. Bukan makan banyak tapi memerlukan nilai kalori yang betul. Baik. Bagi karbohidrat, protein, kalsium yang betul. Bukannya makan banyak dari satu kelas makanan sahaja. Berbeza-beza tu kita lihat. Baik. Jadi Nisa, kenapa kita nak wanita hamil ni perlu ambil makanan-makanan macam karbohidrat, protein ni lebih daripada biasa? Apa tujuan dia? Saya rasa mungkin sebab bayi pun perlukan protein yang sama. Ya, Khasiat yang sama. bayi sebab kan kita ada bayi di dalam kandungan. Jadi bayi itu memerlukan ni karbohidrat, protein, vitamin. Jadi kita lihat apakah contoh-contoh makanan untuk semua kelas ni. Baik. Okey, kita ada antaranya serat. Serat mana serat? Okey, contoh makanan kita ada biji ring. Baik. Kita ada biji ring. Ini antara sayur-sayuran, contohlah. Sayur dan buah-buahan. dan serat. Fungsi serat ni ialah untuk mencegah wanita hamil daripada mengalami sembelit. Sebab semasa bayi berada dalam kandungan, bayi akan menekan organ yang berada berhampiran dia tu. Jadi wanita mengandung akan mudah sembelit. Baik. Okey. Ferrum. Contohnya hati, daging merah dan ikan. Fungsi ferrum ni ialah pembentukan hemoglobin sel darah merah, mencegah wanita hamil dari mengalami anemia. Jadi perlulah ferrum ni perlu bagi ibu. Baik. Untuk ibu, untuk diri ibu sendiri. Okey. Kemudian karbohidrat dan lemak. Contohnya nasi, roti, mentega dan keju. Okey. Membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Baik. Kan kalau sebelum ni berjalan seorang diri, sekarang dah ada seorang lagi. Betul. Jadi tenaga diperlukan adalah lebih. Okey, vitamin C. Contohnya ialah buah-buahan sitrus, jambu batu, kobis dan tomato. Baik. Ni kalau tomato ni mestilah untuk apa? Menyihatkan kulit. Kulit fetus dan kulit ibu juga. Mencegah juga wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Jadi kalau gusi berdarah, gosok gigi, gusi mudah berdarah, maksudnya kita tahulah ini kekurangan vitamin C. Baik. Okey, asid folik. Contoh brokoli, bayam, kacang tanah. Tapi agaknya suka tak makan brokoli ni? Saya suka makan brokoli, tapi saya tak suka makan kacang tanah, Cikgu. Tak apa. Dia dalam kumpulan yang sama. Jadi boleh. Makan salah satu pun tak apa. Tapi ada banyak contoh yang lain. Kan? Jadi asid folik penting untuk perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Ni penting ni pengambilan asid folik terutama dari awal kehamilan. Yang mana pada minggu pertama hingga minggu keempat tu, wanita hamil kadang tak tahu dia sebenarnya sedang mengalami proses kehamilan. Jadi sebab itulah ada juga pasangan yang merancang untuk ada anak disarankan untuk mengambil sebelum proses kehamilan tu berlaku. Baik. Protein.
Contoh ayam, daging, ikan, susu dan keju. Kita ada susu tadi, protein, susu dan keju. Nampak? Kalau kita makan keju pun tadi kita pun dapat juga lemak juga kan. Okey. Penting pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus. Nampak tadi kan fetus tu bermula daripada berbola sel, membahagi untuk tu pentinglah menghasilkan sel-sel baru. Protein. Okey. Dan kalsium dan fosforus. Contohnya ikan bilis, susu dan keju. Baik. Pembentukan tulang fetus yang sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Sebab itulah semasa proses kehamilan kan wanita hamil akan pergi buat check up di klinik, pemeriksaan berkala kan. Dan ada juga pemeriksaan gigi. So ini antara makanan-makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Baiklah. Sekarang ni dah bolehlah sesiapa-sesiapa yang memerlukan informasi-informasi ini sangat berguna untuk mereka ya cikgu. Ya, betul. Okey Nisa. Jom jadi kita teruskan, ada beberapa kumpulan makanan di sini, beberapa contoh dan kita perlu tahu apa? Apa fungsi setiap kelas makanan ni. Baik cikgu. Okey. Jadi Nisa? Saya faham dah Nisa? Saya faham insya-Allah. Murid-murid di rumah saya yakin faham. Jom cikgu kita teruskan. Okey Nisa. Kita ada soalan sikit untuk menguji sama ada kita dah faham ke belum ke. Baik. Rajah di bawah menunjukkan makanan yang diperlukan oleh wanita hamil. Jadi kena tengok apa gambar ni. Kena kenal pasti makanan apa ni. Jadi baru boleh kita jawab ni apakah kelas makanan yang terkandung dalam makanan tersebut. Yang ini cikgu gambar daging merah kan? Betul. Bagus tu kena kenal pasti dulu gambar tu ialah apa. Jadi apa kelas makanan? Karbohidrat ke, protein ke, vitamin ke? Daging merah dalam kelas makanan protein tapi boleh juga dalam kelas makanan ferrum. Betul cikgu? Ferrum sebenarnya ialah mineral, contoh mineral. Betul? Okey, baik. Jadi apa kepentingan nutrien ni kepada fetus? Kalau kepada fetus, protein ferrum tadi. Kalau kepada fetus tu protein lah. Apa kepentingannya? Kepentingan dia untuk membantu pertumbuhan sel-sel baru. Betul cikgu? Kita semak boleh cikgu? Kita semak dulu. Tepat sekali hebatnya Nisa. Okey, murid-murid, inilah contoh bagaimana kakak Nisa ni menjawab. Inilah contoh bagaimana murid menggunakan istilah saintifik yang betul. Protein, ferrum, istilah saintifik yang betul penting untuk pertumbuhan sel-sel dalam fetus. Nampak istilah fetus digunakan dengan betul. Tak guna istilah embrio ke, zygote ke, walaupun itu ada istilah tu dalam proses kehamilan. Itu menunjukkan ialah sikap saintifik yang betul. Okay? Baiklah. Cikgu sebenarnya dalam pada kita belajar bermacam-macam perkara berkaitan topik kita hari ini, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Masa begitu cemburu dengan kita. Jadi, saya nak minta cikgu berikan sedikit rumusan ataupun kesimpulan terhadap apa yang telah kita pelajari setakat ini. Okey Nisa, jadi proses kehamilan bermula daripada proses persenyawaan. Kemudian bermulalah proses kehamilan kepada ibu dan ibu-ibu perlulah mengetahui apakah nutrien yang penting yang perlu diambil semasa proses kehamilan. Kemudian apakah keadaan yang sesuai untuk bayi, yang baik untuk bayi semasa proses kehamilan. Sebab itulah pemeriksaan berkala perlu. Dan murid-murid gunakanlah istilah yang betul dalam menerangkan proses kehamilan dan persenyawaan. Baiklah. Cikgu Azlina, selaku murid cikgu pada hari ini, bagaimanakah dengan pentaksiran ataupun penilaian keseluruhan buat saya? Murid-murid ni, kakak Nisa ialah satu contoh murid yang sangat baik, dapat menggunakan istilah yang betul, dapat dengan serta-merta boleh menjawab dan boleh mengubah jawapan walaupun sekiranya jawapan yang asal salah, tapi boleh mengikuti perubahan. Jadi ini contoh murid yang betul. Kita nak bagi kalau maksimum 5 bintang, tambah 1 bintang pada kakak Nisa. Baiklah, terima kasih Cikgu Azlina. Terima kasih semua. Saya nak tanya cikgu, bagaimana murid-murid di luar sana nak mendapatkan bahan pembelajaran atau latihan pengukuhan yang lanjut? Okey, boleh layari portal Delima Sumberku. Murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda.
Didik TV KPM